Rap sama kita dalam channel Sabar apa? itu dah bosku. Bloopers. Kita apa Daniel lah. Apa nama channel? Daniel Zulkifli. Apa khabar semua hari ini? Saya bersama dengan Amirul Luqman. Kita asyik bercerita pasal otomotif. Sekarang kita nak cerita pasal teknologi pula. Yang mana tak lari daripada kita punya segmen lah. Okay, teknologi, automotif dan panduji. Okay, kita nak cerita macam mana apa yang kita nak cerita pasal teknologi ni. Okay, memandangkan sekarang dah masuk bulan 8, kita ada berapa hari je lagi sebelum nak masuk bulan 9. Bulan 9 ni akan ada satu event atau acara yang sangat-sangat orang tunggu, kan? Sebagai peminat Apple, saya sendiri memang peminat produk-produk Apple, kita akan dapat satu pencinta acara teknologi kan. Ya, pencinta teknologi. Akan ada satu event pada bulan 9 nanti adalah acara Apple bulan September. Itu ataupun kita sebagai Apple September event. Ya, betul. Okey, apakah itu Apple September event yang mana kebiasaannya pada September event ni, kebiasaannya lah pelancaran iPhone model-model yang terbaru Itu paling ditunggu-tunggu. Itu saat-saat yang semua orang, tak kisahlah orang tu daripada bukan teknologi ataupun maupun lagi yang teknologi ataupun mana-mana niche sekalipun, jadi mereka menunggu-nunggu apa yang dilancarkan pada September event ni. Seperti yang kita dah sedia maklum, kita dah bagi tahu tadi, itu adalah salah satunya adalah model iPhone dan juga boleh jadi juga model iPad. Okey, iPad 10 iPad 10 difahamkan iPad 10 berkemungkinan iPad yang 10.2 inci tu, iPad yang biasa, yang biasa mampu pilih tu, yang harga 1600 macam tu lah. So akan ada satu, mungkin ini kita tak tahu, kita sama ada meramal ataupun kita tak pasti lagi akan dikeluarkan ataupun tak pada bulan September nanti. Jadi kemungkinan apa yang kami harapkan, sebab kita tengok iPad Air yang terbaru dah keluar pada bulan 3. Bulan 3 hari tu acara Apple March, kita ada iPad Air yang latest one. Sebelum ni 2020, tapi sekarang ni iPad Air 2022. So mungkin kita akan dapat iPad 10 generation, mungkin guna kod Roman X ataupun tak tahu sebaliknya. Kita tunggu nanti bulan September. So untuk iPad 10 gen ni, iPad yang paling base model ataupun paling bawah, kita ada sekarang ni, kita ada iPad biasa, iPad 10.2 inch, ada iPad Air dan ada iPad Pro. So 3 model iPad dan juga satu lagi iPad mini. So kita ada iPad mini 6 iPad mini 6. So kita tengok sama ada apakah model iPad yang terbaru yang akan keluar nanti. Agak menarik sebenarnya, sebab kemungkinan untuk iPhone, untuk segmen iPhone, kita akan ada 4 jenis iPhone, 4 model. Tapi kita tahu sejauh mana kebenarannya, kita sama-sama nantikan bulan September nanti. Baik. Difahamkan chip pun berlainan untuk model sederhana dan juga model andalan. Sekarang ni untuk pengetahuan semua, untuk mid range ataupun separa andalan, dulu kita panggil sebagai separa andalan, tapi kita dah dapat feedback daripada Dewan Bahasa Pustaka, untuk mid range kita kena terma sederhana. So iPhone sederhana ataupun separa andalan lah. Jadi selain daripada iPhone, ada satu lagi produk line up Apple, iaitu Apple Watch. Mana dikatakan Apple Watch Series 8 pula. Apa yang hadir specialnya, ialah dikatakan hadir dengan fungsi pemeriksaan suhu badan. Maksudnya dia ada termometer dalam watch. Berkemungkinan lah, sebab apa yang kita baca-baca, sebab dia boleh detect suhu pada manusia. Macam satu benda yang ni kan. Lagi satu, kemungkinan ada bentuk yang baru, reka bentuk yang baru. Kemungkinan kita tahu lagi, dan mungkin dia akan dibesarkan sikit lagi, mungkin 1 milimeter macam tu. Kebesaran dia, kebesaran iPhone. Bukan. Selalunya lah untuk acara September ni banyak produk-produk yang akan dilancarkan, sebab fokus utamanya adalah pelancaran produk. Kita tengok acara yang paling terbaru sebelum ini, acara Apple bulan Jun. Betul. Yang paling terkini. Bulan Jun kita ada WWDC, yang mana ini adalah acara yang khusus kepada para
para developer ataupun pembangun perisian, Ya, mana mereka memperkenalkan iOS 16 dan kita ada produk baru juga dilancarkan pada waktu itu, iaitu MacBook Air M2 dan juga MacBook Pro M2. So Pro tu actually MacBook Pro 13 yang mana yang sebenarnya model yang sama, cuma ditukar chip sahaja. Dan untuk model MacBook Air M2 agak mahal sebenarnya untuk model MacBook. Dia sebenarnya overpriced. Dia terlebih mahal. Dan lebih mahal. dia sebenarnya, dia tengok build design, quality semua tu, dia, dan bila tengok harga dia sebenarnya dia menyalahi fitrah MacBook Air yang sebenar. Yang kalau ikutkan MacBook Air tu sepatutnya penggunaan yang basic paling asas, harian. macam buat dokumen ataupun browse internet. Tapi dia jadi macam harga pun nak dekat dengan MacBook Pro actually. Betul. So macam terfikir nak beli MacBook Pro ke nak beli MacBook Air Dia M2. sebenarnya benda tu dah jadi satu dilema. Betul. Tapi sebenarnya bergantung juga kepada anda sendiri kan. Yang mana kalau anda memerlukan teknologi ataupun hardware yang paling terkini, bolehlah Sebenarnya consider kepada MacBook Air dengan chip Apple M2. Dan pada anda yang macam tak terlalu perlukan spesifikasi yang tinggi, memerlukan kerja yang kompleks, mungkin boleh consider Pro M2 sebabnya dia gunakan design base yang sama dengan MacBook Pro M1 yang sebelumnya. Cuma ditambah baik pada chip sahajalah. Dan juga mungkin ada tambah pada kamera. Kamera 1080p berbanding dulu 720, sekarang 1080. Dan sekarang pakai MagSafe 3 MagSafe 3 paling latest tu. And then dia ada apa lagi? Warna baru. Kita ada warna hitam, Midnight. Dia warna yang penyelak. Cantik warna tu. Warna tu cantik. Cumanya itulah, ada yang mengatakan bahawa dia lebih memerlukan kebersihan penjagaan yang lebih lah. Sebabnya model kalau warna Midnight tu dia lebih nampak kesan cap jari lah. Lebih mudah dapat kesan cap jari. Kalau anda seorang yang berdisiplin, anda yang seorang cermat, anda bolehlah consider untuk menggunakan warna Midnight pada MacBook Air M2 tu. Kalau anda macam tak ada masa, anda hanya tahu untuk menggunakan saja, mungkin anda boleh consider warna lain lah, macam Space Gray ataupun Silver. Betul. So ada 3 warna untuk MacBook Air tu. Dia pilih yang betul. Okay, apa lagi yang secara kebiasaannya pada bulan September? Kita tengok AirPods Pro tak ada yang paling latest. Kemungkinan juga ada AirPods Pro. Berkemungkinan second AirPods Pro. Kita akan dapat yang latest one. Sebab yang pertama sekali pada tahun 2019. Dah lama kan, dalam 3 tahun dah. Sepatutnya dah boleh keluar yang terkini lah. Betul. Sebab kita ada AirPods third generation. Itu pun keluar tahun lepas kan. Tahun lepas. Tengok yang AirPods yang biasa pun dah sampai generasi ketiga. Takkan AirPods Pro tak ada yang second generation. Betul. So kemungkinan bulan 9 ni akan ada yang terbaru. So kita nantikan sama ada ataupun tak. Jadi harga, saya rasa harga akan sama, 1099. Kita tengok pun banyak mungkin ada meningkatan sikit lah. Mungkin sikit lah sebab sikit. kita punya nilai duit pun sekarang agak jatuh. Betul. Dan USD sekarang lebih kukuh berbanding Malaysia ringgit. Jadi kita tengok harga dia, tapi tak lari mana lah, sama ada naik ataupun kurang sikit. Kebiasaannya akan meningkat ataupun samalah. Kita tengok untuk AirPods Pro pun dah banyak kan kedai-kedai AR yang buat promosi 899. Ya, betul. So nampaklah kemungkinan akan ada pelancaran yang terbaru. Biasanya macam tu lah, bila nak habiskan stok, so dia nak masukkan stok baru ataupun model yang terbaru, versi yang terbaru. Betul. Sebab yang lagi-lagi yang model Pro version ya. Sebab bila contohlah kalau 14 Pro dan 14 Pro Max dilancarkan, maka 13 Pro dan 13 Pro Max akan dihentikan. Betul. Kebiasaan tinggal 13 sahaja. 13 dan 13 mini ya. Betul. Saya ramalkan bila iPhone 14 keluar ni, iPhone 11, iPhone 11 tak akan dijual dah lah.
Kemungkinan. iPhone 11 mungkin akan dihentikan. Mungkin akan dihentikan sebab dia akan ada 12, 13, 14 dan juga iPhone SE untuk line up Apple. Biasanya lah dia tak akan lebih pada tu. Dia akan ada at least 4 sahaja untuk model iPhone. So kita tengok jadi untuk anda, pengetahuan anda, sekarang ni ada sesetengah AAR, Apple Authorized Reseller macam Switch Machine, mereka mengadakan promosi untuk produk-produk seperti iPhone 11. Kita boleh dapat dengan harga 1999 Untuk 64 gig. Untuk 158 gig harga dia adalah 2099. Agak murah sebenarnya. Kalau tengok dekat Apple punya website 2599. Jadi mereka ada buat promosi RM400 diskaun. So rupalah jauh beza. Dan iPhone 11 sebenarnya masih relevan untuk korang guna dan beli. Sebab kita tengok jangka masa dia dalam 2-3 tahun. Tak 3 tahun kan? Daripada tarikh pelancaran 3 tahun. Masih lagi relevan untuk pakai. Tak ada masalah. Untuk iPhone, untuk produk Apple seperti MacBook, jangan risau atas dia punya panggil tahun penggunaan. Maksudnya dia punya tempoh penggunaan, kebiasaannya lah kita tengok ada 4 ke 5 tahun penggunaan. Sekali pakai boleh tahan lama. So anda hanya perlu tukar bateri sahaja dalam masa mungkin dalam 3 tahun penggunaan. Sebab saya punya iPhone ni pun saya tunjuk So iPhone 12 Pro Max saya ni dalam 2 tahun daripada tarikh dibeli, pelancaran 12 Pro Max, sehingga sekarang pun bateri baru 88. Tahan lama juga. Okay. Pro Max kan? Pro Max. Phone ni lah yang menjadi jentera device yang untuk rakam, untuk edit semuanya lah. So, puas hati lah sebagai pengguna. Saya amat sangat berpuas hati dengan produk-produk Apple. Itu saja. Okey, baik. Mungkin kita boleh rumuskan di sini yang mana kita tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi untuk 5 September event nanti. Mana sebabnya kita tengok improvement mungkin kita dapat lihat sedikit demi sedikit saja yang hadir pada iPhone model terkini dan juga iOS 16 yang bakal akan menjadi rasmi sekitar bulan 9 atau 10 paling luar. Lupa update iOS terkini. Jangan lupa update satu. Jangan lupa backup. Backup wajib. Backup file anda, gambar video anda semua sebaiknya. Okey, kalau boleh buat multi backup. Bukan hanya satu backup saja, anda buat 2 ke 3 platform backup. Okey. Ini untuk memastikan backup anda tu dijamin selamat lah dan betul, dapat restore sebaiknya. Okey, itu satu. Okey. Gambar, video anda boleh backup di iCloud dan juga Google Photos lah. So biasanya kita akan backup untuk dua ni lah, untuk anda lebih senang. Jadi gunakan akaun yang utama anda untuk anda backup, so lebih senang. Sebab jangan guna akaun yang tak pernah guna ataupun baru nak buat, sebab takut kita lupa password kan. Betul. Details. So gunalah akaun utama anda untuk backup. Mungkin kalau tak cukup storage, cloud yang disediakan mungkin boleh tambah. Sebab mungkin orang tengok pandang subscription untuk iCloud dan Google Photos ni macam terlalu macam mahal kan. Tapi sebenarnya bagus lah, sebab kalau kita tak rely on hardware punya storage dalam bentuk yang nyata, macam kita simpan dalam SSD ke, simpan dalam MacBook sendiri kan, kita boleh buat backup dalam MacBook kan, simpan dalam secara lokal, kita boleh consider untuk masukkan juga dekat dalam cloud. Sebab cloud ni kita boleh akses kat mana-mana sahaja jika ada internet. Betul. Ada wifi, ada data, kita boleh ambil balik gambar tu. Rasanya itu saja kita punya sembang-sembang santai mengenai teknologi dalam channel Dunia GDP ni. Pada anda yang baru sampai ke sini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bantu saya untuk capai 1,000 subscribers Okey, kepada yang dah subscribe, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana bantu saya, sokong saya dalam channel YouTube ni. Okey, jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa bulan 9 nanti. Ya.